Selamat sejahtera para pelajar. Saya Cikgu Fuad. Hari ini kita akan masuk bahagian terakhir untuk ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah yang kita akan fokus kali ini adalah pada zaman logam. Jadi seperti biasa bagi mereka yang belum menonton bahagian Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik boleh berbuat demikian dahulu ya. Okey, baik, sediakan buku nota dan kita ambil nota sepanjang kita menonton video ini. Baik. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Seperti biasa, ciri-ciri ada 7 yang kita perlu hafal adalah tempat kediaman yang pertama, peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan dan kesenian dan kebudayaan. Untuk tempat kediaman, bagi masyarakat zaman logam, mereka menetap di kawasan penempatan. Sama macam poin yang sebelum ini, dia tinggal di tempat yang sudah tetap. Artinya tidak berpindah-pindah. Mereka dah ada macam kampung sendiri. Dan kebiasaannya kampung ini berada di lembah sungai dan pinggir pantai. Sebab apa? Mudah untuk dapat bekalan air, mudah untuk dapat makanan, ikan dan juga mudah untuk mereka pergi ke pulau-pulau yang lain. Dan ini poin yang terbaru untuk zaman logam, mereka mula pergi semula ke tanah tinggi. Daripada pantai, lembah sungai, mereka naik ke atas gunung, tanah tinggi. Jadi ada persoalan nanti, kenapa mereka pergi ke tempat tanah tinggi? Baik. Kemudian, rumah yang mereka buat sama seperti zaman Neolitik, diperbuat daripada batu, tanah liat dan kayu. Cuma beza dia lebih tersusun. Susun artinya macam awak lihat kampung-kampung zaman sekarang ni. Saya bagi contoh di Bena Flores, Indonesia. Ini adalah contoh penempatan masyarakat zaman logam. Ini gambar terbaru, tapi dia masih kekalkan seni bina dan kedudukan sejak dari zaman dulu lagi lah. Jadi kita boleh agak-agak, inilah rupa sebenarnya pada zaman logam. Di sini nampak tersusun kan, macam resort. Okey, teruskan. Bahagian peralatan. Peralatan mereka, apa alat mereka guna? Sekarang ni zaman logam bukan zaman batu lagi. Ke zaman logam, dia punya peralatan diperbuat daripada logam. Kalau English kita panggil metal. Okey. Pada zaman ini manusia dah tahu guna teknologi peleburan dan acuan. Lebur ni artinya mencairkan besi. Acuan adalah buat dia punya mold, tempat untuk meletakkan besi yang panas tadi. Okey. Nanti saya akan ajar sedikit tentang besi. Ada 3 nama logam yang anda perlu tahu. Tembaga, gangsa, besi. Saya beri sedikit nota dekat sini. Okey. Ini adalah tembaga. Okey, tembaga yang dijumpai dari dalam tanah. Bentuk dia beginilah. Tembaga. Kita panggil copper atau cuprum. Ini pula adalah besi. Inilah bentuk besi yang kita akan jumpa dari dalam tanah. Dan kemudian ini adalah gangsa. Gangsa kita tak jumpa dalam tanah. Gangsa kita buat daripada tembaga, kita campurkan dengan timah. Kita menggabung-gabungkan besi. Siapa yang biasanya main game, mungkin anda faham konsep menggabungkan dua besi, menjadikan besi yang lebih baik. So, ini adalah contoh produk daripada tembaga. Ini adalah produk daripada besi. Dan ini adalah produk daripada gangsa. Jadi, inilah contoh produk bahan logam yang masyarakat zaman logam buat. Okay. Ini adalah gambaran pertama pada awalnya bagaimana mereka mula melakukan peleburan besi. Di dalam inilah mereka letakkan besi sehingga panas dan ini adalah acuan. Bentuk yang mereka mahu, mereka akan letak besi yang panas ke dalam ini dan mereka akan menghasilkan lebih banyak barang yang sama. Kita ada teknologi ini di Tanah Melayu pada zaman dahulu. Kita ada jumpa tapak peleburan besi di Sungai Batu Kedah. Ini membuktikan orang Melayu zaman dahulu memang sudah lama ada teknologi ini. Sebenarnya di
beritahu bahawa terdapat lebih 20 tempat peleburan besi yang besar seperti ini, dan lebih daripada, saya tak ingat, lebih dari 20 lah furnace, dipanggil tuyere, tempat untuk meleburkan besi yang bentuk kecil. Ini besar. Tapi yang kecil-kecil pun banyak di kawasan ini. Jadi memang kawasan Sungai Batu ini pada zaman dahulu adalah tempat industri besi pada zaman dahulu. Okay. Ini adalah contoh barang-barang besi yang dijumpai. Taklah cantik seperti barang besi yang awak jumpa sekarang, tapi masih okey. Ini besi-besi yang dijumpai dari dalam tanah. Okay. Bukan besi lah, logam. Okey. Tentang pengumpulan makanan, saya takkan cerita banyak tentang ini sebab mereka hampir tidak lagi mengumpul makanan. Sebab apa? Mereka dah maju dalam bidang penternakan dan pertanian. Mereka buat makanan sendiri. Kalau ada makanan yang mereka tak ada, mereka akan pergi cari orang yang buat makanan tu dan menukar barang. Contohnya, kampung A ada banyak ayam. Kampung B ada banyak itik. Jadi kalau awak nak makan ayam, pergi kampung A, tukar dengan barang yang awak ada. Awak nak makan itik, awak pergi kampung B, tukar dengan barang yang awak ada. Okay. Kegiatan ini membuatkan mereka dah ada bekalan makanan yang cukup. Mereka tak perlu buat semua makanan. Buat satu dah cukup. Kalau nak jenis yang berbeza, pergi kampung lain. Atau jumpa orang lain yang ada jual. Okey, baiklah. Sekarang kita masuk bahagian kegiatan ekonomi. Sama macam poin tadi lah. Pertanian dan peternakan, mereka buat makanan sendiri dan mereka bertukar barang. Sistem barter. Nanti saya akan jelaskan tentang sistem barter. Selain daripada itu, mereka juga fokus kepada membuat barang. Fokus buat barang. Buat tembikar, buat senjata, buat pedang, buat cangkul. Okay, barang. Pertukangan. Carpentry. Potong kayu. Tukang kayu. Tukang besi. Tukang buat pakaian. Semua ada pada zaman ni. Ini contoh di tamadun Mayan. Anda boleh lihat daripada gambar ini. Gambaran. Mereka dah boleh buat barang sendiri. Mereka bertukar-tukar barang. Apa yang mereka nak. Yang ini saya tak pasti dia sedang buat apa. Mungkin tengok gigi sakit. Mungkin ni adalah doktor lah pada zaman itu. Ini sedang bertukar barang. Bertukar-tukar barang. Jadi waktu ini memang sudah terkenal dengan proses pertukaran barang. Baik. Kemudian ini juga gambar lama yang saya tunjuk. Inilah mungkin gambaran di mana pasar. Apa-apa yang barang awak nak, awak datang pasar ni tukarkan dengan barang yang awak ada. Jadi saya cerita sikit tentang sistem barter. Sistem barter ini apa? Dia adalah sistem di mana awak bertukar barang mengikut nilai yang tertentu. Contohnya ayam. Ayam mahal kan? Takkan awak nak tukarkan ayam dengan satu cawan beras? Tak boleh. Mungkin nilai ayam, seekor ayam sama dengan 5 cawan beras. Begitu, dia ada nilai dia sendiri. Dan kedua-dua pihak mesti setujulah. Kalau dia kata 4 cawan dah cukup, boleh dapat 1 ekor ayam. Okey, terpulang. Jadi mereka tukar barang sehingga mereka dapat semua barang yang mereka nak. Baik, faham. Terusnya organisasi sosial. Mereka dah ada sistem yang tersusun, lebih tersusun. Mereka ada pemimpin dan mereka buat undang-undang untuk masyarakat. Kalau hidup ni tak ada undang-undang, huru-hara. Dia buat jahat, tak ada orang tangkap. Dia boleh curi barang awak. Dia boleh ambil apa-apa barang dari rumah awak. Tak boleh. Kita kena ada satu undang-undang supaya sistem masyarakat tersusun dan selamat. Jadi waktu inilah mulanya wujud sistem pentadbiran. Ini gambar ni mungkin tak begitu ada berkaitan. Cuma saya tunjuklah. Ini mungkin orang-orang kampung. Ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemimpin. Ini dah jadi khususan pekerjaan lah. Dia pergi ke kampung mungkin minta cukai. Yang ini awak nampak dia membakar. Bukan. Dia meleburkan besi dan buat produk. Okey, ini gambaran saja. Baik. Ini adalah tentang kepercayaan manusia menyembah kuasa alam seperti ini. Dan kali ini mereka lebih hebat. Mereka dah membina tempat atau bangunan untuk upacara ritual. Ada tempat ibadah sendiri. Ini contohnya. Nama dia Ain Dara di Syria 1300 sebelum Masihi. Tempat ini. Okey, tempat ini adalah tempat pemujaan Tuhan mereka lah. Saya tak tahu nama Tuhan dia, agama apa. Belum baca lagi.
Okay, tapi ini adalah satu tinggalan zaman logam yang masih wujud sehingga kini di Syria. Okay. Tentang kesenian dan kebudayaan, mereka mementingkan nilai estetika. Nilai estetika artinya cantik. Dia nak barang tu cantik. Bukan berfungsi saja, berfungsi dan cantik juga. Itu maksudnya estetika. Contohnya, ada pola hiasan yang cantik pada gendang gangsa yang dijumpai. Ini gendang gangsa yang agak terkenal. Nama ni gendang gangsa Dong Son yang dijumpai di Vietnam. Ini atas ni. Ini bukan gendang yang betul, ini hanya replika saja. Cuma bentuk dia lebih kurang seperti ini. Anda lihat, cantik, kemas dan ada nilai estetika. Sangat berbeza dengan zaman batu dahulu, betul? Okay. Inilah maksudnya kesenian yang tahap tinggi lah, nilai estetika yang tinggi. Okay, baik. So, jadi sampai situ saja cerita tentang ciri-ciri masyarakat zaman prasejarah. Pada video yang berikutnya kita akan bincangkan kesinambungan sumbangan zaman prasejarah. Selepas habisnya zaman prasejarah, apakah ciri-ciri yang masih wujud yang menyebabkan adanya tamadun-tamadun baru selepas itu. Okay, kita jumpa nanti.